Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan lihat hukum operasi aritmetik. Okey, hukum operasi aritmetik ini yang perlu kamu tahu adalah ada 4 ya. Okey, ada 4 hukum iaitu yang pertama. Okey, hukum yang pertama adalah hukum kalis tukar tertib. Okey, maksudnya hukum ini fokus kita adalah kita akan tukar tertib. Nanti kita akan lihat contoh. Okey, hukum yang kedua adalah hukum kalis sekutuan. Okey, sekutuan. Kita akan fokus hukum ini adalah sekutuan. Maksudnya sekutu. Kita akan gabungkan dia. Okey. Hukum yang ketiga adalah hukum kalis agihan. Okey, nama hukum agihan nanti kita akan mengagihkan integer tu. Okey, dan yang keempat adalah hukum identiti. Okey, yang ni kita akan kenal pasti identiti setiap integer. Okey, kita teruskan, kita tengok hukum yang pertama. Okey, hukum yang pertama adalah hukum tukar. Okey, kalau nampak kat sini hukum tukar tertib. Okey, hukum tukar tertib. Okey, kalau kamu nampak di sini perkataan ingat yang ni, tukar. Okey, hukum tukar tertib ni bermaksud kita akan tukar tertib dalam ayat matematik yang diberi. Maksudnya kat sini adalah kita nampak A tambah B sama dengan B tambah A. Okey, dan contoh yang kedua adalah A darab B sama dengan B darab A. Dan hukum tukar tertib ni hanya untuk operasi tambah dan darab sahaja. Okey, ni kamu ingat untuk operasi tambah dan darab sahaja untuk hukum tukar tertib. Okey, contoh. Okey, kalau cikgu bagi kepada kamu 2 tambah 5, okey, kita tukar tertibnya, dia akan jadi 5 tambah 2. Jadi kalau kita tengok kat sini 2 tambah 5 adalah 7. Sama dengan 5 tambah 2 juga adalah 7. Jadi ini terbukti adalah hukum kalis tukar tertib. Okey, contoh yang kedua. Kalau cikgu bagi kepada kamu, okey, 3 kali 8. Okey, darab kali ataupun darab. Okey, sama dengan, okey, kita tukar tertib ya, 8 darab 3. Okey, betul tak? 3 kali 8 adalah sama dengan 24. Dan kalau 8 darab 3 pun sama dengan 24. Jadi ini juga adalah hukum. Okey, hukum kalis. Okey. Kalis tukar tertib. Okey, itu contoh hukum yang pertama. Okey, kita teruskan dengan hukum yang kedua. Okey, hukum yang kedua adalah hukum sekutuan. Okey, sekutuan ni maksudnya sekutu. Maksudnya kita akan grupkan dia. Jadi dia punya kumpulan-kumpulan. Okey, kalau kamu tengok contoh dekat sini. Okey, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Begitu juga A darab B, okey, darab C sama dengan A darab B darab C. Okey, kat sini kalau kita lihat, kita sekutukan atau kita kumpulkan integer tu bersama. Dan ini juga hanya untuk tambah dan darab. Okey, kalau kita cikgu tengok contoh. Okey, contoh kalau A cikgu bagi 3 tambah, okey, 5 tambah 20. Okey, contoh. Okey, jadi kalau kita buat sini, okey, kalau kita tengok 3 tambah 5 sama dengan 8. Tambah 20, jawapannya 28. Boleh juga kita selesaikan dengan cara kita kalis, kita gunakan hukum kalis sekutuan dengan cara, okey, tadi 3 tambah, okey, 5 ni kita sekutukan dengan 20. Okey, kita tukar dia punya group. Okey, jadi 3 tambah,
Okey, 20 tambah 5, 25. Jadi sama dengan tambah tu dapat juga 28. Jadi ini telah membuktikan hukum kali sekutuan. Okey. Kenapa tujuan kita ubah ni? Kadang-kadang untuk memudahkan kita mengira. Jika kita tukar dia punya grup tu. Okey, contoh yang kedua. Okey, kalau cikgu bagi 2 darab 10 darab 1. Okey. Okey, kita sekutukan. Okey, 2 darab 10, 20 darab 1. Jawapan dia 21. Okey, sama juga kalau kita buat. Okey, tadi A tadi tu adalah 2 darab 10 kali 1. Okey, kita sekutukan yang belakang ni. Okey, jadi 2 darab 10. Okey. Sorry, ini 20 ha. Okey, salah darab. Okey, 10 kali 1 adalah 10. Okey, jadi 2 darab 10 adalah 20. Jadi jawapannya kita dapat. Okey. Next, hukum yang ketiga adalah hukum kalis agihan. Okey, yang ni kita agihkan daripada panggil apa? Soalan. Okey, kalau contoh kat sini A darab dengan B tambah C. Okey, dia sama dengan A darab B tambah dengan A darab C. Maksudnya kita buka kurungan. Ini pun sama. A darab B tolak C. Kita akan buka kurungan. Okey, kita agihkan. A darab B tolak dengan A darab C. Sebab itu nama dia agihan. Kita buka kurungan tu. Okey, contoh. 3 darab. Okey, B pula. Okey, cikgu bagi nombor lah. Senang kita tengok contoh. Okey, 3 darab 2. Okey, tambah 1 tambah. Okey, sama dengan. Sama dengan, tambah pula. Okey. Okey, sama dengan kalau kita agihkan dia, kita boleh buka kurungan tu 3 darab 2. Okey, kita agihkan dia. Maksudnya darab kita buka. Kita darab macam tu. Okey, 3 darab 2 tambah dengan 3 darab 1. Okey, jadi jawapan dia 3 darab 2, 6 tambah dengan 3 darab 1, 3. Jadi kita akan dapat 6 tambah 3, 9. Jadi kita agihkan. Ataupun kalau kamu nampak soalan dia buat 4, kurungan dia dah letak tanda darab tu, kurungan 5 tambah 2. Okey, yang ni pun kita boleh buat agihan. Kita buka kurungan. Okey, dia akan jadi 4 darab 5 tambah dengan 4 darab 2. Okey, jadi 20 tambah 8. Okey, jadi jawapannya adalah 28. Okey. Untuk yang contoh yang ketiga. Okey, kalau dia bagi kepada kamu. Ni untuk tolak lah. Okey, 8 darab 1 tolak 2. Okey, kamu boleh agihkan dia. Sama juga buka kurungan. Okey, maksudnya 8. Okey, darab 1 tolak 8 darab 2. Sama dengan 8 tolak 6, 16. Okey, 8 tolak 16 sama dengan negatif 16. Negatif 8. Okey, negatif 8 ni. Okey, sama dengan negatif 8. Okey, kalau contoh yang seterusnya. Okey, jadi maksudnya untuk hukum kalis agihan ni, kamu just buka dia punya kurungan. Okey, next. Kita tengok hukum yang keempat. Okey, hukum yang keempat adalah hukum identiti. Okey, untuk hukum identiti, okey, kita tahu kat sini, yang ni kamu kena tahu identitinya. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, okey, A tambah kosong sama dengan A. A darab kosong sama dengan kosong. A darab 1 sama dengan A. A tambah tolak A sama dengan kosong. A darab 1 per A sama dengan 1. Okey, ini hukum identiti. Maksudnya kalau kita tukar A tu dengan sebarang nombor, jawapannya asal dia macam tu. Contoh,
Okey, contoh A tu cikgu wakilkan sebagai 10. 10, okey. Okey, 10 tambah kosong sama dengan 10. Okey, 10 darab kosong sama dengan kosong. Okey, 10 darab 1 sama dengan 10. Okey, 10 tambah tolak 10 sama dengan kosong. 10 darab 1 per 10 sama dengan 1. Maksudnya kalau letaklah nombor berapa pun dan hukumnya dia akan jadi macam ni. Maksudnya nilai dia akan jadi macam ni, hukum identiti. Okey, harap kamu faham. Okey, kita tengok seterusnya contoh. Okey, kalau contoh macam ni, kamu perlu, okey dia kata selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. Bermaksud kamu perlu nyatakan hukum yang kamu guna. Okey, contoh. Kalau A ni, 29 tambah 38 tambah 2. Okey, kita tengok. Kalau untuk yang ini, cara mudah kita nak guna hukum apa? Nak guna hukum kalis tukar agihan ke, sekutuan ke, identiti ke, ataupun agihan. Okey, kita senang kita guna hukum sekutuan. Kita sekutukan dia. Okey, kita nak sekutu yang mana? Kita sekutu yang mudah untuk kita kira. Maksudnya kalau kita tak ada kalkulator, untuk memudahkan kita kira, maksudnya kita boleh sekutukan yang belakang ni. Kita grupkan dia. Okey, 29 tambah. Okey, kita dah grupkan dia 38 dengan 2 tu, maksudnya kita tambahlah. Okey, 8 tambah 2, 10 naik atas maksudnya 40. Okey, jadi 29 tambah 40. Kita akan dapat 69. Jadi kat sini kita nyatakan hukum yang kita guna iaitu hukum kalis sekutuan. Kamu kena nyatakan hukum dia. Okey, untuk B. Okey, B kita nak pakai hukum apa pula? Okey, untuk B. Soalan dia 2 darab 24 darab 5. Okey, yang pertama kita boleh buat hukum apa? Yang nak senang. Kalau kita nampak kat sini, kalau kita tak ada kalkulator, kita tukar tertib. Kita guna hukum kalis tukar tertib. Maksudnya kita kumpulkan yang nombor kecil yang mudah. Kalau kita tak perlu guna kalkulator. Okey, 24 maksudnya kita tukar tertibkan. Maksudnya darab 2 darab 5. Kita tukar tertib dia tadi, 2 di depan, kita bawa pergi duduk belakang. Ataupun 5 tu kita bawa pergi duduk depan, tak ada masalah. Okey, jadi kat sini tulislah nama hukum dia. Hukum tukar kalis tukar tertib. Okey, jadi 24 darab 5 kali 2, 10. Okey, jadi 24 kali 10 kita tahu tambah je kosong belakang, 240. Okey, jadi dapatlah jawapan. Dan okey. Jadi kita dapat jawapan dan tadi sebenarnya kita letak dalam grup pula, kita tukar, kita letak dalam grup itu juga ada hukum yang kedua iaitu hukum, kita grupkan dia hukum kalis sekutuan. Okey, kita tengok C. Okey, macam mana kita nak selesaikan C? C ni. Okey, 7 darab 3040. Okey, macam mana kita nak buat yang pertama? Okey, yang pertama kita boleh guna hukum kalis agihan. 7 darab. Okey, 3040 ni adalah hasil daripada kalau kita tambah 3000 tambah dengan 40. Kita agihkan. Okey, lepas tu kita boleh buat 7. Ni kita buka kurungan lah. Kita buka kurungan. Jadi 7 kali 3000 tambah 7 kali 40. Okey, 7 kali 4000, 3 kali 3, 21. Tambah je kosong belakang dia, 3 tambah 7 kali 4,
28 tambah kosong di belakang. Okay, jadi kita boleh tambah je secara manual. Ini maksudnya kita kira kalau tak ada kalkulator pun kita boleh kira. Okey, jadi kat sini hukum yang kita guna untuk yang ini adalah hukum garis agihan. Okey, mudah je kan? Okey, kalau mudah kamu boleh tengok contoh-contoh yang cikgu terangkan ni. Kalau tak faham boleh ulang tengok video. Okey, kemudian selesaikan latih diri saya 2.2D dan hantar dalam grup untuk cikgu semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.